sekarang saya jemput Menteri Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Tuan Yang di-Pertua dan yang berhormat sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 11 ahli yang berhormat senator yang mengambil bahagian di dalam perbahasan berkaitan dengan portfolio Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC. Terdapat banyak cadangan, pandangan yang telah dikemukakan oleh ahli yang berhormat dan di peringkat NRECC kami akan terus mengambil pendekatan yang inklusif dengan mengambil kira setiap pandangan dan cadangan yang dikemukakan. Iltizam untuk melindungi alam sekitar merupakan salah satu aset yang terpenting bagi negara kita dan memastikan peralihan tenaga yang adil yang penting untuk daya maju masa depan kita akan menjadi faktor penting di dalam memastikan kejayaan RMK ke-12. Selain itu, dasar-dasar kerajaan termasuk Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETR di mana NRECC adalah satu komponen yang penting di dalam pelaksanaannya akan memberi kita bukan sahaja cara untuk mengurangkan faktor penting perubahan iklim tetapi juga mampu untuk mengubah dan menganjak ekonomi kita ke satu tahap yang lebih baik. Oleh itu, sekali lagi saya mengalu-alukan pelbagai isu yang telah dibangkitkan di dalam perbahasan KSP RMK ke-12 pada hari yang telah berlangsung sebelum ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab soalan-soalan yang ditimbulkan dan memberikan jawapan bertulis jika sesuai. Pertama tentang soal perubahan iklim, yang berhormat Senator Datuk Seri Hajah Zurainah Musa memohon kerajaan untuk menjelaskan perancangan bagi mewujudkan ekosistem membantu syarikat-syarikat tempatan mematuhi segala piawaian yang diperkenalkan bagi mencapai sasaran pelepasan gas rumah kaca ataupun GHG menentasi ekonomi sebanyak 45% berdasarkan KDNK pada tahun 2030. Tuan Yang di-Pertua, sememangnya kita tahu dengan beberapa perjanjian baru yang ada di peringkat antarabangsa ataupun peruntukan perundangan baru, misalnya CBAM yang ada di Kesatuan Eropah, IRA yang ada di Amerika Syarikat. Perkara-perkara ini menjadi satu pertimbangan yang penting dan akan memberikan kesan kepada syarikat-syarikat kita yang terlibat di dalam perdagangan. Buat masa ini, hasil pengurangan gas rumah kaca yang dilaksanakan di peringkat syarikat sebenarnya tidak dikira secara langsung kepada inventory GHG negara. Namun memang betul ya, sebarang usaha pengurangan GHG di peringkat mana-mana peringkat yang ada di dalam negara akan membantu kita untuk mencapai sasaran pelepasan GHG menentasi ekonomi dikurangkan sebanyak 45% berdasarkan KDNK dan juga melalui pelbagai tindakan mitigasi dan selaras dengan sasaran sifar bersih seawal-awalnya pada tahun 2050 yang kita telah umumkan sebelum ini. Buat masa ini, syarikat bebas menggunakan mana-mana piawaian yang dibangunkan oleh pemilik standard seperti GHG protokol dengan izin dan lain-lain standard untuk aktiviti pengurangan GHG di peringkat syarikat. Kerajaan belum lagi berhasrat untuk menetapkan penggunaan piawaian untuk digunakan oleh syarikat, namun menggalakkan syarikat-syarikat tempatan untuk melaksanakan inisiatif rendah karbon di peringkat syarikat seperti penggunaan tenaga boleh baru, kecekapan tenaga, penggunaan kenderaan cekap tenaga dan sebagainya sebagai usaha syarikat menyokong aspirasi rendah karbon negara. Kedua, Yang Berhormat Senator Datuk Aziz bin Sitin memohon kerajaan mengkaji semula Akta Perhutanan dan Akta Perhilitan bagi kesejahteraan hidup masyarakat orang asli yang bergantung kepada hutan dan haiwan di dalamnya untuk melangsungkan kehidupan. Tuan Yang di-Pertua, Akta Perhutanan 1984 ataupun Akta 313 dan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, bukan sahaja menyediakan perundangan untuk pengurusan hutan dan hidupan liar, tetapi turut memberi manfaat kepada masyarakat orang asli dalam meneruskan kelangsungan hidup. Kedua-dua akta telah dikaji semula
bagi memastikan kerangka perundangan perhutanan dan hidupan liar negara relevan dan memenuhi keperluan semasa melalui penguatkuasaan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar Pindaan 2022 pada 1 Februari tahun ini dan pewartaan Akta Perhutanan Negara Pindaan 2022 pada 20 September tahun lepas. Untuk makluman ahli yang berhormat Senator, peruntukan di dalam Akta 716 tidak menjejaskan kesejahteraan masyarakat orang asli yang memburu untuk kelangsungan hidup. Orang asli masih boleh terus menjalankan kegiatan berburu hidupan liar tertentu di bawah akta ini. Pindaan Akta 313 pula telah mengambil kira kesejahteraan hidup masyarakat orang asli yang bergantung kepada hutan. Antaranya, pihak berkuasa negeri boleh mengecualikan orang asli daripada keperluan memiliki lesen pemindah bagi memindahkan hasil hutan dari tanah yang tertentu. Selain itu, orang asli juga boleh dikecualikan daripada dikenakan royalti dan ses pembangunan sekiranya mengambil hasil hutan bagi tujuan-tujuan yang dibenarkan seperti pembinaan pondok-pondok sementara, penyelenggaraan kelong-kelong menangkap ikan, kayu api untuk mengutip kayu api, pembinaan dan penyelenggaraan apa-apa kerja bagi faedah bersama orang asli. Pada masa yang sama, kerajaan juga mengiktiraf peranan penting orang asli dalam melindungi biodiversiti melalui program perlindungan biodiversiti dan rondaan BP3 yang dilaksanakan sejak tahun 2019. Pelantikan Ranger Community turut melibatkan orang asli telah meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan keberkesanan di dalam melindungi khazanah biodiversiti negara, kerana kita maklum bahawa masyarakat orang asli sememangnya arif tentang apa cabaran yang ada di dalam hutan dan memang merupakan frontliner dengan izin di dalam kegiatan kita berdepan dengan pemburu-pemburu haram dan sebagainya. Sekadar maklumat, buat pada tahun 2023 di Semenanjung kita ada 256 veteran ATM sebahagian daripada Ranger Community di bawah program BP3, veteran PDRM ada 13 orang, komuniti setempat ada 191 orang, tetapi di kalangan orang asli kita ada 540 orang, komponen terbesar dalam program BP3. Dan ini selain daripada 500 orang lagi yang kita ada di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah menyatakan tentang berapa bilangan harimau Malaya yang masih ada dan apakah langkah yang diambil untuk menambah bilangan harimau Malaya di hutan. Dan beliau juga, Yang Berhormat juga minta kita mencontohi kerajaan India yang sememangnya kita tahu dalam banyak-banyak negara yang ada, mereka telah menunjukkan success story dengan izin dalam usaha pemeliharaan harimau mereka. Survey harimau kebangsaan pertama yang dijalankan antara 2016 sehingga 2020 telah merekodkan bilangan harimau Malaya di habitat semula jadi. Jadi kalau dalam zoo kita tak ambil kira. Di habitat semula jadi adalah dianggarkan kurang dari 150 ekor. Kerajaan Persekutuan memandang serius isu ini di mana Jemaah Menteri pada 16 Jun 2021 telah bersetuju dengan pelaksanaan 9 tindakan strategik bagi konservasi harimau Malaya ataupun extraordinary actions dengan izin bagi tempoh 10 tahun bermula 2021 hingga 2030 yang merangkumi 3 pendekatan berikut. Pertama, mengukuhkan usaha menghentikan penurunan populasi harimau Malaya melalui rondaan, penguatkuasaan dan pengawalan ataupun boots on the ground sebagaimana inisiatif BP3 yang saya telah sebut sebentar tadi yang melibatkan masyarakat orang asli serta pemeliharaan dan pemuliharaan habitat semula jadi harimau Malaya. Kedua, meningkatkan tadbir urus baik dan keberkesanan dalam melaksanakan konservasi harimau Malaya melalui penubuhan pasukan petugas kebangsaan bagi konservasi harimau Malaya ataupun MyTTF yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, penubuhan Biro Jenayah Hidupan Liar di bawah PDRM dan pengukuhan makmal forensik hidupan liar kebangsaan sebagai Center of Excellence bagi konservasi ex situ harimau Malaya. Untuk makluman, makmal forensik hidupan liar kebangsaan ini dianggap sebagai antara makmal forensik hidupan liar yang terbaik di dunia dan digunakan sebagai satu pusat penyelidikan oleh
penyelidik-penyelidik dari seluruh dunia. Ketiga, memperkasakan inisiatif bagi memastikan kelangsungan hidupan Harimau Malaya melalui penyediaan instrumen kewangan inovatif dan skim akreditasi habitat Harimau Malaya. Sebagai contoh, di Royal Belum, Taman Negeri Royal Belum di negeri Perak, mereka telah mencapai tahap piawai Community Assured Tiger Standard, satu-satunya tempat di rantau Asia Tenggara yang mendapat piawai tersebut. Banyak tempat di negara India telah mencapai tahap tersebut di beberapa negara lain, tetapi di Asia Tenggara hanya di Taman Negeri Royal Belum, ya, dan itu satu pengiktirafan yang besar. Begitu juga inisiatif Menrak Rangers yang melibatkan masyarakat orang asli yang ada di sana juga telah mendapat anugerah antarabangsa daripada pihak IUCN. Dan kita banyak sebenarnya yang kita contohi daripada negara India dalam pendekatan ini, dan kita juga telah terima jemputan daripada negara India untuk kita turut serta di dalam program Big Cats Alliance untuk memelihara 5 haiwan seperti singa, harimau belang, harimau kumbang yang besar yang diterajui oleh negara India, dan pihak kerajaan sedang menyiapkan kertas Jemaah Menteri untuk kita pertimbangkan tentang penyertaan tersebut. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Prof. Datuk Seri Dr. Awang Sarian memohon kerajaan menjelaskan status peratusan Tanah Rizab Melayu yang terkini dan apa perancangan dan tindakan kerajaan bagi memastikan Tanah Rizab Melayu terus terpelihara. Urusan pewartaan bagi penambahan rizab-rizab Tanah Melayu adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri masing-masing. Keluasan Tanah Simpanan Melayu telah dilindungi dalam Fasal 3 Perkara 89 Perlembagaan Persekutuan, di mana apabila berlakunya pembatalan kawasan Tanah Simpanan Melayu, pihak berkuasa negeri mestilah menggantikan keluasan kawasan tersebut dengan tanah-tanah lain. Kerajaan Persekutuan melalui NRECC menerusi JKPTG hanya memantau data keseluruhan Tanah Rizab Melayu yang diwartakan oleh pihak berkuasa negeri dan dimaklumkan kepada Kerajaan Persekutuan. Berdasarkan pengumpulan maklumat yang diterima sehingga 10 April 2023, keluasan kawasan pewartaan Tanah Rizab Melayu terkini sehingga tahun 2022 adalah sebanyak 5,1,813.75 hektar berbanding 4,963,190.8 hektar pada tahun sebelumnya, iaitu peningkatan sebanyak 0.77%. Dalam hubungan ini dimaklumkan bahawa data terawal keluasan Tanah Rizab Melayu adalah sebanyak 2,422,720 hektar pada tahun 1947. Dan ini menunjukkan terdapat peningkatan lebih 100%, iaitu 106.45% pada tahun 2022 berbanding dengan data paling awal yang kita ada pada tahun 1947. Mencelas sikit Yang Berhormat, apakah kerajaan mempunyai data berhubungan tanah-tanah Rizab Melayu yang dijual kepada bukan Melayu masih dengan menggunakan nama Melayu? Dan kalau ada data, berapa banyak? Itu soalan khusus, kalau kita peroleh nanti kita akan kongsikan. Tetapi berbalik kepada perlembagaan kita, segala isu tanah ini termasuk soal Tanah Rizab Melayu berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, kita mengambil peranan untuk memantau jumlah tanah Rizab Melayu sekadar ataupun mengikut daripada maklumat yang telah diberikan oleh kerajaan-kerajaan negeri sebagai satu bentuk pemantauan tentang butiran jualan kepada mereka di atas yang golongan bukan Melayu yang mendapat akses kepada tanah-tanah Rizab Melayu dan sebagainya. Itu saya tidak ada di tangan saya pada waktu ini, dan kita mungkin nanti akan minta butiran ini sekiranya ada daripada pihak kerajaan negeri. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Puan Norita binti Swal memohon kerajaan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk membendung sampah-sampah marin yang membahayakan hidupan marin dan kesihatan serta keterjaminan bekalan makanan. NRECC komited dalam usaha membendung sisa-sisa marin, khususnya plastik sekali guna
yang menyebabkan pencemaran di sekitar kawasan pinggiran laut. Bagi memantapkan usaha kerajaan dalam mengatasi pencemaran sisa marin ini, NRECC telah membangunkan dasar dan pelan tindakan sisa marin kebangsaan 2021-2030. Ini menjadi dokumen rujukan bagi menangani isu pencemaran sisa plastik marin, terutamanya sisa plastik negara yang berpunca dari darat dan laut. Antara 5 tunjang dasar ini termasuklah pertama, penggubalan dan pelaksanaan dasar, kedua, penggunaan teknologi, inovasi dan pembangunan kapasiti, ketiga, meningkatkan pemantauan dan pengumpulan data sisa marin, keempat, komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam atau kita selalu panggil sebagai SEPA, Communication, Education and Public Awareness, dan melaksanakan libat urus melalui pendekatan whole of nation. Dan ini adalah selaras dengan prinsip yang digariskan di bawah RMK ke-12 iaitu tanggungjawab bersama dalam mencegah pencemaran. Melalui pelaksanaan dasar ini, sisa pepejal yang memasuki ekosistem marin dan pesisir pantai akan dikurangkan. Di samping itu, NRECC juga melancarkan rangka kerja pelestarian plastik 2021-2030 yang bertujuan untuk menangani pencemaran plastik secara mampan dan memastikan kemakmuran ekonomi, kesihatan dan kesejahteraan sosial negara. Rangka kerja ini berperanan sebagai panduan kepada semua pemegang taruh di dalam memastikan kelestarian plastik di sepanjang rantaian nilai berdasarkan konsep ekonomi kitaran dan prinsip kitaran hayat. Kita sedia maklum bahawa pencemaran plastik di negara kita antara satu masalah yang sangat serius, yang mana Malaysia malangnya kita antara negara yang paling tinggi daripada segi pencemaran plastik yang ada di dunia. Ada satu kajian yang menyebut bahawa walaupun jumlah plastik yang kita hasilkan jauh lebih rendah misalnya berbanding negara China, tetapi yang sampai ke yang menjadi pencemar yang terlepas itu lebih banyak, lebih tinggi bagi negara kita, dan itu satu data yang sangat membimbangkan. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Tuan Serwandi bin Saad memohon kerajaan memberi komitmen untuk menyalurkan peruntukan bagi melaksanakan projek RTB, Rancangan Tempatan Banjir bagi Negeri Perlis. Kementerian melalui JPS komited melaksanakan beberapa langkah jangka masa pendek dan jangka masa panjang bagi mengurangkan risiko banjir di negeri Perlis. Kita tidak ada soal diskriminasi. Baru-baru ini sambutan Hari Sungai yang kita adakan pun kita pilih negeri Perlis untuk kita adakan, dan saya minta maaf tidak dapat hadir, tetapi Timbalan Menteri, KSU semua hadir dan katanya sambutan yang diadakan cukup hebat dan meriah di sana. Bagi tindakan jangka masa pendek, sebanyak RM6 juta telah diperuntukkan di bawah kerja-kerja pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di bawah RMK ke-12 bagi negeri Perlis, dan status masa pelaksanaan projek Rancangan Tempatan Banjir Lembangan Sungai Perlis dalam proses perolehan dan dijangka dilaksanakan pada tahun 2024. Seterusnya, 3 Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Panglima Anifah Aman, Senator Puan Norita binti Swal dan Senator Datuk Nuraini binti Idris memohon kerajaan menjelaskan perancangan untuk menambah baik kemudahan dan mengatasi masalah bekalan air bersih di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, memandangkan terdapat pelabur yang, ini istilah yang dirakamkan, saya tak tahu siapa yang cakap, terdapat pelabur yang tawar hati untuk melabur di Sabah dan Labuan disebabkan masalah bekalan air yang berlaku. Jadi buat masa ini, kalau kita lihat daripada segi liputan bekalan air bersih di negeri Sabah, ialah hampir 100% di kawasan bandar, tetapi di kawasan luar bandar masih lagi 61%. Merujuk kepada peruntukan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebanyak RM300 juta untuk membantu menyelesaikan masalah bekalan air di Sabah, NRECC, Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Ekonomi sedang mengadakan perbincangan dan dijangka dapat dimuktamadkan perkara ini pada Oktober 2023. Permohonan peruntukan ini juga telah dimasukkan di dalam cadangan inisiatif belanjawan 2024 untuk pertimbangan Kementerian Kewangan. Antara pendekatan yang kita akan ambil ialah program penukaran paip lama, pengukuhan sistem pengepaman air dan meningkatkan kapasiti muka sauk serta loji rawatan air. Buat masa ini terdapat 11 projek menaik taraf sistem bekalan air di negeri Sabah
yang diluluskan di bawah RP3 RMK ke-12 dengan kos keseluruhan 2.5 bilion ringgit melalui peruntukan secara pinjaman. Bagi mengurangkan kadar air tidak terhasil NRW di negeri Sabah, NRECC telah melaksanakan program NRW kebangsaan bermula dari RMK ke-11 dengan peruntukan geran keseluruhan 171.1 juta yang dijangka siap pada suku keempat pada tahun 2023. Sabah turut mendapat pembiayaan secara geran di bawah program ini. Bagi wilayah Persekutuan Labuan pula, di bawah RP3 RMK ke-12 terdapat 10 projek pembangunan infrastruktur air yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan dengan jumlah peruntukan sebanyak 448.3 juta ringgit. Dan ini melibatkan 2 projek di peringkat perancangan, 1 projek di peringkat reka bentuk, 2 projek di dalam peringkat perolehan, 4 projek dalam peringkat pembinaan dan 1 projek yang telah siap. Dan kesemua projek ini meliputi kerja-kerja penggantian paip usang 31.7 km, pembinaan tangki simpanan air, program pengurangan NRW, menaik taraf sistem takungan air mentah dan menaik taraf empangan berisiko tinggi. Pada masa ini, peruntukan belanja mengurus bagi kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan sistem bekalan air Labuan telah diluluskan sebanyak 9.6 juta ringgit. Dan kementerian ini juga akan memohon peruntukan tambahan sekiranya terdapat keperluan bagi membolehkan bahagian bekalan air Labuan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan paip bocor serta peralatan mekanikal dan elektrikal. Selain itu, bagi menyantuni titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa lawatan Baginda ke Labuan, peruntukan sebanyak 300 juta juga telah dimohon oleh NRECC sebagai cadangan inisiatif bajet 2024 untuk mengatasi masalah bekalan air di wilayah Persekutuan Labuan. Selaras dengan dasar sedia ada, operator air negeri yang telah memasuki skim penstrukturan semula industri perkhidmatan air boleh memohon pinjaman daripada pengurusan aset air berhad bagi projek bekalan air termasuk penukaran paip air. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Tuan Suruandi Saad memohon kerajaan menjelaskan apakah plan proaktif Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan isu NRW di Perlis. Tuan Yang di-Pertua, di bawah program NRW Kebangsaan Pendekatan 1 bagi negeri Perlis, banyak 39.8 juta ringgit telah diluluskan secara geran melibatkan skop kerja, penggantian meter sistem input volume, penggantian meter pengguna, pembangunan Geographical Information System dengan izin GIS dan penggantian dan perbaikan tangki. Ia telah bermula pada 20 Februari 2020 dan siap sepenuhnya pada 15 Disember tahun lepas dan telah diserahkan kepada syarikat air Perlis pada 16 Januari 2023. Dan kita lihat ada trend menurun. Tetapi memang Perlis ini NRW dia agak tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain, iaitu trend menurun 64.9% 2020, 63.3% 2021 dan 2022 61.5%. Dan program NRW kebangsaan ada menyumbang kepada trend penurunan ini. Memandangkan program NRW pendekatan 1 negeri Perlis telah siap, operator air negeri Perlis juga dialu-alukan untuk mempertimbangkan pendekatan program NRW pendekatan 2 yang mana ia berbentuk sebanyak 1.371 bilion diperuntukkan di bawah pendekatan ini untuk disalurkan secara imbuhan balik oleh operator air pada tahun kewangannya berikutan setelah sasaran penurunan NRW itu disahkan dicapai. Jadi ini antara cabaran terbesar yang kita ada di banyak negeri di Malaysia ini, iaitu kadar NRW yang tinggi. Dan saya juga tahu ada bila kita nak ambil pendekatan 2 dengan nak ganti, nak reimburse antara rungutan daripada operator-operator air, dia kata nak keluar duit dahulu, itu juga satu kekangan. Jadi kita tengah ambil satu pendekatan menyeluruh untuk lihat kalau ada ruang untuk kita memudahkan dan sebagainya, tetapi itulah kerangka yang sedia ada tentang untuk mengatasi NRW ialah kerangka tersebut. Pada masa sama, soal pokok yang mungkin gajah dalam bilik, elephant in the room, ialah juga soal tarif. Jadi kita tahu tarif elektrik sudah mula kita naikkan secara beransur-ansur.
kita masih lagi walaupun pada awal ada kenaikan untuk operator air, kita telah turunkan semula, tetapi soal pemprosesan untuk membersihkan air juga satu beban yang tinggi bagi operator-operator air. Jadi kita sedang menyiapkan tariff setting mechanism, yang mana apabila tarif setting mechanism ini siap, kita serahkan kepada operator air untuk mengambil keputusan bagaimana mereka nak naikkan atau tidak, atau nak naik berapa banyak tarif air. Tapi sebab ada setengah negeri tu, saya umur 41 tahun yang dipetua, 40 tahun dia tak naik tarif domestik dia. Jadi boleh bayangkan betapa lama kadar itu tidak diubah. Jadi seterusnya, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah memohon kerajaan memberikan kadar elektrik yang lebih murah kepada industri pengeluar makanan penting supaya dapat juga disalurkan penjimatan atau harga yang murah ini kepada rakyat. Penetapan kategori dan tarif elektrik pengguna ditentukan berdasarkan kadar voltan dan jenis perniagaan yang digunakan oleh pengguna. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, industri pengeluar makanan yang menjalankan aktiviti penternakan ayam, itik, lembu, kambing, haiwan tenusu dan lain-lain ternakan serta aquakultur, hortikultur dan pengepaman air untuk pengairan dan pengawalan kekunci air bagi pengeluaran bijirin seperti padi layak untuk menikmati tarif kategori pertanian spesifik, tarif H, iaitu kadar tarif yang lebih murah berbanding kadar tarif kategori perdagangan. Yang selama ini kita sentuh ialah kategori-kategori lain yang high dan medium voltage. Selain itu, tarif elektrik disemak setiap 6 bulan sekali melalui mekanisme imbalance cost pass-through dengan izin ICPT dengan mengambil kira kos benar bahan api dan kos penjanaan lain bagi tempoh 6 bulan ke belakang. Dalam hal ini, kos ICPT bagi tempoh Januari sehingga Jun 2023 ialah sebanyak 9.26 bilion ringgit. Untuk makluman Yang Berhormat Senator juga, pengguna-pengguna bukan domestik kategori tarif voltan rendah B dan D, tarif pertanian spesifik H, H1 dan H2 tidak mengalami sebarang kenaikan bil elektrik di mana surcharge ICPT pada kadar 3.7 sen per kilowatt jam telah dikekalkan sejak 1 Februari 2022 lagi. Kadar ini tidak pernah berubah sehingga kini walaupun kos ICPT telah meningkat dengan mendadak disebabkan oleh peningkatan harga bahan api terutamanya arang batu di pasaran dunia. Dalam erti kata lain, industri pengeluar makanan yang terdiri daripada PMKS serta petani, penternak, pekebun dan lain-lain seumpamanya tidak mengalami sebarang kenaikan tarif elektrik seterusnya membuktikan bahawa kerajaan cukup prihatin untuk membantu pengguna daripada kalangan industri pengeluar makanan penting ini. Pembelanjaan untuk kita kekalkan surcharge 3.7 sen ini berbanding harga bahan api di pasaran antarabangsa melibatkan peruntukan subsidi kerajaan sebanyak 6.8 bilion ringgit. Kita juga menggalakkan kalau nak kurangkan kos, sekarang kita dah mudahkan pemasangan sistem solar self-consumption dengan izin atau menyertai program net energy metering. Dan ada banyak bila yang ni mungkin bukan untuk yang kategori H atau PMKS, tapi kategori-kategori lain yang dah terasa kenaikan elektrik dah mula memasang peralatan ini untuk penjimatan mereka. Yang Berhormat Senator Datuk Bobby Ahfang bin Swan mohon kerajaan agar kerajaan renewable energy dengan izin di Sabah disegerakan dalam sebahagian usaha transisi urus takbir tenaga oleh kerajaan negeri Sabah secara sendiri bermula Januari 2024 kelak. Dalam laporan KSP RMK ke-12 ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memaklumkan projek pembangunan sistem TBB dan penaik tarafan sistem bekalan elektrik di gugusan Felda Sahabat Sabah dengan kos RM195 juta akan dilaksanakan. Berkenaan pembangunan sistem TBB di negeri Sabah yang dibangkitkan, NRECC akan memajukan cadangan kepada pihak kerajaan negeri Sabah yang akan bertanggungjawab kepada perancangan dan pembangunan pembekalan elektrik dan Sabah termasuk TBB. Datuk Seri Yang Dipertua, boleh saya mencelah? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Minta maaf saya mencelah sebab saya takut nanti kehabisan masa Datuk Yang Dipertua tak kasih saya mencelah pula. Saya tak pasti sama ada Yang Berhormat Menteri telah menjawab soalan saya, tetapi saya rasa belum lagi kot.
mengenai pemantauan pelaksanaan ESG ini, bolehkah kementerian juga merekodkan penglibatan syarikat tempatan dan syarikat perunding tempatan dan juga jumlah dana yang telah disalurkan kepada mereka jika ada? Sebab saya khawatir semua dana ini akan digunakan atau akan diberi kepada syarikat yang bukan syarikat tempatan, ya. Satu juga saya memohon bantuan, bukannya saya memohon bantuan khas untuk syarikat tempatan, tapi kita perlu pastikan syarikat tempatan ini tidak dianaktirikan, dapat dibantu untuk menjadi syarikat tempatan yang mahir dan boleh bersaing dengan syarikat international atau asing. Terima kasih yang Datuk Seri Yang di-Pertua, mohon mencelah juga. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri. Saya meneliti ucapan Menteri tadi dari awal di mana menyentuh tentang sungai. Dan saya ucap tahniah atas program yang diadakan di Perlis untuk cintai sungai kita. Jadi persoalan saya yang saya ingin nak bangkitkan kerana sungai-sungai kita, walaupun dalam keadaan kita semakin moden, semakin cemar sungai kita. Adakah kerajaan mempunyai satu mekanisme supaya di dalam kehidupan ini sungai kita tidak tercemar langsung apabila kita semakin moden, semakin majulah ke depan. Sebab nampaknya sungai di negara kita ini menjadi dumping tempat pembuangan sampah. Jadi mohon kementerian ataupun kerajaan melakukan sesuatu supaya kita cintai sungai, jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Supaya anak cucu cicit kita generasi akan datang boleh berenang macam kita dulu, yang sudah senior ini berenang di sungai-sungai dulu-dulu. Sekarang nak terjun pun, nak cecah kaki pun tak berani. Jadi mohon pencerahan. Menteri berapa lama lagi? Kalau boleh bagi 5 minit sebab ada sikit REE yang mungkin saya rasa ada minat. 5 minit ya? Minit. Baik, terima kasih. Okay, secara ringkas saya ingat ada saya jawab tadi tentang soal penglibatan syarikat tempatan dalam soal ESG dan sebagainya. Sememangnya ya, kita sedia maklum bahawa syarikat-syarikat khususnya PMKS ya, mereka ada kekangan sebab mereka bukan seperti bank-bank besar atau JLC atau MNC yang ada Chief Sustainability Officer dengan izin. Ya, mereka nak memahami kerangka keperluan CBAM daripada Kesatuan Eropah, IRA di Amerika, itu satu cabaran yang besar. Jadi apa yang memang ya, kita selalu adakan kerjasama termasuk dengan MITI, termasuk dengan Bank Negara, dengan Securities Commission dengan izin dan Bursa Malaysia, kita adakan untuk memberi penerangan kepada mereka supaya mereka dapat memahami proses ini. Dan bagi kita memang kita faham ya, sebab kita tahu bila mana Malaysia sebagai negara yang terlibat dalam perdagangan di peringkat antarabangsa, kalau kita tidak dapat comply, kita akan rugi dengan jika kita tidak dapat meet the requirements dengan izin apa yang diminta oleh rakan-rakan kongsi di peringkat antarabangsa. Yang di situ kita main peranan yang aktif dengan kementerian-kementerian lain yang ada. Seterusnya tentang soal keadaan sungai yang disebut, kerajaan kita cuba dan antara perkara yang kita minta balik di bawah bajet 2024 ialah untuk di program ini mungkin dilihat kecil, denai sungai kebangsaan. Tetapi program ini memberi impak yang besar yang mana ia membolehkan komuniti setempat untuk turut serta di dalam menjaga kebersihan sungai, dan ini telah ada banyak kita buat di Kelantan, kita buat di Selangor, kita buat di beberapa buah negeri. Impak dia telah sangat positif. Kos dia tidak besar tetapi dia memerlukan, ini kunci dia ialah penglibatan komuniti yang aktif. Kerajaan tidak boleh buat segala-galanya ya kalau tidak ada kesedaran di peringkat awam. Okey, seterusnya tentang soal NRREE. Jika izin sekejap saja untuk saya jawab. Banyak telah dibangkitkan. Memang di peringkat kerajaan ya, kita dalam usaha untuk membangunkan satu kerangka yang menyeluruh. SOP telah pun diluluskan oleh Kabinet. Kita sedang adakan perbincangan akan adakan perbincangan minggu depan dengan exco-exco yang berkaitan di peringkat kerajaan negeri. Dan prinsip asas kita ya, kita telah pertama saya ada sebutkan, sebenarnya kita tengok 80% kawasan berpotensi untuk REE ini, NRREE, berada di luar hutan simpan kekal. Ya, jadi kita minta kalau boleh kita tumpukan terlebih dahulu
di kawasan-kawasan tersebut sebelum kita nak sentuh hutan simpan kekal. Memang ya ada betul boleh dibuat sustainable mining, method baru dan sebagainya, tetapi kita minta perkara itu diperhalusi terlebih dahulu kerana kita khawatir sekiranya tidak dibuat atau dipantau dengan baik akan ada kesan hutan-hutan kita yang antara paling tua di dunia ini akan terdedah kepada risiko dan nak pulihkan semula akan makan masa yang sangat lama. Tentang sama ada kita mempunyai pakar yang mencukupi. Di peringkat sememangnya ada beberapa aspek ya. Rare earth ini satu benda yang sangat kritikal dan sangat strategik. Ada mungkin elemen-elemen yang kita perlu kepakaran dari luar. Tetapi yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah pemprosesan. Ya, bukan hanya kita gali unsur nadir bumi ini, tetapi pemprosesan dia pun kita nak buat di negara kita paling kurang di peringkat pertengahan, midstream, kalaupun tak peringkat downstream dengan izin. Ya, jadi dengan itu kalau ideal kita dapat kepakaran negara kita. Kalau kita perlu bawa kepakaran dari luar tetapi dibuat di negara kita, itu juga tidak ada masalah. Sebab ini kita perlukan rare earth ini untuk buat EV, electric vehicle. Kita perlukan rare earth untuk buat turbine untuk kincir angin ya, untuk menghasilkan tenaga boleh baharu. Banyak telefon ya, banyak perlukan rare earth juga. Jadi ini menjadikan satu perkara yang sangat strategik dan kita nak mereka datang ke Malaysia. Dan akhir sekali tentang apa peranan yang boleh dimainkan oleh Lynas. Kita memang ada pendekatan yang terbuka, kita berbincang dengan Lynas tentang soal ini, tetapi kita harus ingat Lynas proses rare earth yang datang dari Australia. Sifat rare earth yang ada daripada Australia ni berbeza sedikit berbanding dengan clay base yang ion yang ada di negara kita, tetapi saya bukan seorang saintis, tapi mungkin saya fikir ada banyak perkara yang boleh kita belajar antara satu sama lain. Sebab apa yang Lynas proses daripada Australia pun dia tidak kemudian diambil oleh syarikat-syarikat Malaysia, sebaliknya di Thailand dan Vietnam untuk perprosesan seterusnya peringkat magnet dan lain-lain lagi. Jadi kita memang ada perkongsian tersebut dan dalam masa terdekat kita akan umumkan bagaimana cara untuk membangunkan rare earth atau unsur nadir bumi di negara kita. Mohon membuat pencerahan. Datuk Ismail nak tanya lagi pasal Lynas. JLC untuk RE ke? JLC itu tak jawab lagi. Yang kedua pasal Lynas ni. Sebab kalau kita lihat bahawa Perdana Menteri telah membuat satu pengumuman bahawa hari ini kita tidak hantar ke luar negara. Jadi salah satu-satunya kilang yang ada sekarang adalah Lynas. Kita nak utilize, sepatutnya kerajaan kita utilize Lynas ni untuk semua proses. Sebab kalau kita banyakkan lagi kilang-kilang seperti Lynas, mana jawapan Menteri bagi ni, kita akan banyakkan lagi kilang-kilang seperti Lynas. Kita pun tahu bahawa salah satu daripada komponen parti kita, sahabat kita, DAP yang ada sekarang ni, dan juga sebelum ni kita nyatakan bahawa kita tak setuju dengan Lynas. Kalau kita buka banyak Lynas ni, macam mana dengan dasar kerajaan kita yang ada sekarang? Itu yang maksud saya tadi. Kalau lebih baik kita full utilize Lynas ni daripada kita tubuhkan lagi banyak dan lagi banyak masalah kepada rakyat. Okey, terima kasih. Jawapan saya mudah saja. Isu penting dalam soal Lynas ni ialah kerana dia bukan soal nadir bumi di Malaysia. Ia soal memproses nadir bumi dan kita nak kena waktu tu tak apa, keadilan pun ada, PAS pun ada sekali waktu kita bantah. Waktu tu kita kena tanggung sisa daripada rare earth yang datang daripada negara luar. Itu isu utama dia dan cara kita menguruskan unsur nadir bumi tersebut. Jadi apa yang saya katakan, kita tidak ada masalah dengan Lynas. Sebab tu saya kata kita ada perbincangan. Cuma bagaimana, sebab kita tahu bahawa soal nadir bumi ini juga soal persaingan strategik yang kita tidak mahu terlibat, tapi kita kalau boleh nak bagi Malaysia untung dengan keadaan yang lestari. Barat nak, China pun nak, kita ada pendekatan yang terbuka. Siapa nak tapi dia kena buka kilang dia untuk proses di Malaysia. Itu saja yang kita minta, dasar kita. Tapi butiran dia kita akan tunggu nanti bila kita siap selepas hasil perbincangan dengan esko-esko kerajaan negeri dan saya bawa ke Jemaah Menteri. Saya mohon mencelah lagi. Saya harapkan kerajaan dapat selesaikan isu hari ini dengan segera. Kerana apa? Ini merupakan hasil negara. Kalau lagi lambat kita korek, lagi rugilah negara kita.
Kalau boleh kita bagi prioriti. Sebab tu Yang Berhormat, Utamakan. minggu depan saya punya mesyuarat dengan esko-esko kerajaan negeri. Kalau boleh minggu depan kita korek je tu. Ya. Senang je cerita. Minggu depan saya jumpa sebab saya kena tunggu selesai PRN tempoh hari. Baru ada kerajaan negeri, kita panggil dan saya akan bawa ke jemaah menteri. SOP semua dah siap. Kami rakyat ni tunggu-tunggu ni berbilion-bilion, trilion-trilion bila nak korek. Tidak state lagi rugi. Atau sebenarnya jangan risau. Bagi menteri ni dulu dia di pihak berlawanan dengan isu Lioness ni. Jadi dia lebih arif dan faham mengenai perkara ni. Dan sekarang ni dia dipertanggungjawabkan untuk selesaikan masalah ni. Jadi kita bagi dia peluang untuk selesaikan. Okey, terima kasih. Tolong gulung. Saya dah selesai. Dah selesai. Terima kasih.